Okay, jadi kalau kata kita bincang section B ni, kalau siapa rasa dia ada benda tak faham, dia terus tanyalah. Okay. Ni cikgu baca soalan, kita buat sama-sama. Rajah 9.1 menunjukkan sebilah kapak berjisim 2.5 kg yang tumpul di hujung bilahnya dihayun untuk memotong kayu. Jadi dia ada dua kapak kat depan ni kan. Jadi dia dua-dua dalam satu rajah lah. Rajah 9.1 dengan 9.2. Jadi kata kapak ni tumpul, berat dia 2.5. Lepas tu ada satu lagi kapak, tapi kapak yang belah sini tajam 2.5 kg yang tajam di hujung bilahnya dihayun. Lepas tu bila dia dah bagi kamu gambar ni, kamu kena tengok dengan mata kamu apa perbezaan antara dua gambar tu. Jadi yang ini dia dah cerita lah kat sini. Kemudian kapak itu menembusi kayu lebih dalam. Okay, jadi kamu rasa yang ni tajuk apa? Senang saja nak tahu. Tekanan. Tengok apa yang dia tanya kat kamu kat takrif dia. Selalunya dia akan bagi indication kat soalan pertama ni lah. Apa benda yang topik apa yang dia nak tanya ni lah. Jadi apa maksud tekanan ni sekali? Daya yang normal terhadap luas permukaan. Betul, daya normal yang bertindak pada luas permukaan ataupun daya yang berserenjang. Normal tu maksudnya berserenjang. Serenjang. Tapi kalau kamu sebut daya per luas permukaan pun dah terima dah lah. Jadi bila kita kata daya tu mesti normal, maksudnya kalau daya tu pada satu sudut kamu kena buat apa? Kata daya kita pegang benda tu sengit. Apa yang kita kena buat? Dia ada FYFS ke? Yes, kita kena leraikan dia, kita kena cari yang normal dia. Maksudnya normal tu komponen yang ni lah. Okay, yang 90 darjah dengan kamu punya permukaan tu. Okay. Alright, jadi yang ni kamu dah dapat dah maksud tekanan. Jadi nombor 2 ni soalan banding dengan hubung kait kan. Jadi bandingkan, ni kalau kata exam kamu garis sebab kamu nak make sure. Kamu tengok markah ni 5 lah, mesti ada 3 benda banding, 2 benda hubung kait lah. Kadang-kadang cikgu tengok kamu selalunya bahagian hubung kait ni tak cukup. Kamu hubung kait satu saja. Jadi baca lepas tu underline lah. Dibandingkan kedalaman batang kayu yang ditembusi, luas permukaan hujung bilah kapak dan berat kapak tersebut. Jadi yang first one tu apa? Kedalaman. Apa ayat dia? Jadi cikgu, yang kedalaman batang kayu tu dia bukan sekali dengan luas permukaan. Lain nampak tak? Yang ni kedalaman batang kayu ditembusi tu yang ni. Kan? Itu luas permukaan hujung bilah kapak tu yang tadi dia cakap tadi. Satu tu tajam, satu tu tumpul kan? Jadi benda-benda yang berbeza lah. Ada 3 kat sini. Jadi sekali kedalaman tu, siapa yang lebih dalam? 9.2. Jadi untuk soalan bahagian B ni sebab dia tulis sekali macam ni, kamu kena sebut kat sini kamu tengah banding apa lah. Dengan terus tulis 9.2 besar dia 9.1. Kalau kata soalan yang bahagian A tu boleh sebab dia tulis satu-satu kan? Boleh lah. Kedalaman, ulang balik ayat dia lah. Batang kayu. Batang kayu yang ditembusi. 9.2 lebih daripada 9.1. Okey, yang kedua. Siapa yang luas permukaan lebih besar? 9.2. 9.2 lebih. Ya ke? Siapa tajam tadi? Lagi tajam kan? Lagi tajam maknanya luas permukaan siapa yang lebih? 9.1. Hujung kapak kan? Hujung kapak maknanya yang tumpul tu mesti luas permukaan dia besar lagi kan? Betul? Okey, nombor 2. Luas permukaan hujung tu kamu ingat cikgu tulis sikit je. 9.1 besar daripada 9.2. Sebab apa? Bila luas permukaan dia lebih besar, dia akan kurangkan tekanan. Tekanan dia akan berkurang sebab tu dia tak boleh nak kedalaman batang kayu ni sikit saja kan. Okey, berat kapak. Sama. Sama. Jadi 9.1 sama dengan 9.2. Okey, lepas tu last kali dia suruh hubung kait. Jadi yang ni kamu tengok dia suruh hubung kait apa? Hubung kaitkan kedalaman penembusan batang kayu dengan luas permukaan. Jadi kedalaman dengan luas permukaan dulu. Lepas tu kedalaman dengan tekanan. Okey, yang first one apa dia? Semakin berkurang luas permukaan hujung bilah kapak, semakin bertambah kedalaman batang kayu. Okey, betul. Jadi kita sebut yang ni dulu sebab yang ni yang mempengaruhi yang kedua ni kan. Okey. Jadi kalau kita buat hubung kait, elok kamu beritahu siapa yang
menyebabkan siapa berubah tu. Boleh? Jadi kalau boleh jangan tulis terbalik lah. Jadi yang ni semakin bertambah luas permukaan semakin berkurang kedalaman kan. Dia berkadar sungsang kan. Betul? Ya. Betul lah. Okay, yang kedua ni kedalaman penembusan batang kayu dengan tekanan. Tekanan tinggi, kedalaman pun bertambah. Betul. Jadi bila tekanan tinggi kedalaman tambah. Macam paku tu lah. Okay, betul dah dapat dah 5 markah. Okey, yang kedua ni situasi berkaitan dengan tekanan juga. Darjah 9.3 menunjukkan sebiji belon di atas pacakan paku yang tidak meletup apabila satu beban diletakkan di atasnya. Okey, terangkan mengapa pemahatan ini berlaku. Jadi nak terang nak dapat 4 markah. Macam mana kamu nak dapat 4 markah tu? Yang ni nak terang berkait dengan macam mana kita nak kaitkan semua dia punya isi dia. First sekali kena cerita pasal apa? Paku luas permukaan dia besar. Okey, paku banyak luas permukaan besar. Lagi? Tekanan kecil. Tekanan kecil. Yang diletakkan ke atas belon kecil. Apa lagi yang ayat? Apa last tadi apa? Tekanan yang dikenakan ke atas belon berkurang. Yang tu betul. Yang tu nombor 4 tekanan. Lepas tu tadi kamu sebut pasal luas permukaan kan? Ya. Yang tu betul. Lagi? Permukaan bertambah. Lagi? Daya. Daya. Betul daya. Daya tu dihasilkan oleh siapa? Beban tu. Betul. Jadi first point ni kamu cerita daya yang dihasilkan beban tu. Beban tu menghasilkan satu daya yang bertindak ke bawah kan? Betul? Ya. Serenjang tu. Itu yang first point daya. Jadi sebab formula dia P dengan F per A. Jadi last kali tekanan ni nak berkurang kan. Jadi kita kena cerita pasal 2 orang ni lah nak bagi cerita tu lengkap. Jadi start dengan kita cerita pasal daya dulu. Daya berserenjang dihasilkan oleh beban tu. Beban menghasilkan daya yang berserenjang. Yang bertindak ke atas permukaan belon dan paku ni kan, betul? Ke atas permukaan kayu. Lepas tu sebut apa pula? Bukan paku. Pakai. Paku yang banyak tadi macam mana? Disebutkan bilangan paku. Bilangan paku yang banyak. Apa ayat kedua ni? Ayat ni boleh luas permukaan ni boleh berbual ayat kedua. Luas permukaan bertambah kerana Bilangan paku yang banyak. Bilangan paku yang banyak. Jadi yang ni kaitkan dengan bilangan paku. Bilangan paku yang banyak Luas permukaan besar. menambahkan luas permukaan lah macam tu lah. Menambahkan luas permukaan. Jadi apa jadi apabila daya tu bertindak pada luas permukaan yang lebih besar? Tekanan berkurang. Apabila daya bertindak ke atas permukaan yang lebih besar, tekanan akan berkurang. Ataupun kamu boleh kata daya tu tersebar kepada luas permukaan yang lebih besar kan. Okay. Jadi yang ni poin kedua kamu. Poin ketiga tu kita kaitkan daya dengan area ni. Lepas tu last kali baru kita kaitkan dengan tekanan. Oleh itu belon tidak akan pecah. Yang ni dia dah sebut dah meletup ni kan. Jadi maknanya kalau tak mention pun tak apalah. Sebagai kesimpulan tu yang ni tak ada markah lah sebab dia dah tulis kat situ pemerhatian dia. Okay. Ni bilangan paku yang banyak menambahkan luas permukaan. Lepas tu daya, apabila daya bertindak pada luas permukaan yang lebih besar kan. Apabila daya, tapi sedap bila ada oleh itu kan. Dia apabila daya bertindak ke atas luas permukaan lebih besar, tekanan kecil kan, tekanan akan berkurang. Last kali belon tu tidak meletup. Ini dah sebut dah semua point ni kalau kamu dah go through semua ni. Kalau 3 ayat pun tak apalah maksudnya. Oleh itu belon tidak meletup. Kamu pernah ke duduk atas paku yang banyak-banyak macam ni macam orang buat show sains dia selalu suruh duduk atas paku. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Pernah Tak tengok pernah je. try. Tengok dekat museum sains. Ada kan?
Ada dia. Tapi tak berani nak volunteer. Tak nak. Dah Oleh seram. Memang tak sakit ke? memang Try lah volunteer hang try. memang tak sakit macam macam mana Dia tak kalau taklah tak sakit sangat tapi tak cederakan kamu lah. Kamu boleh rasalah dia punya tajam-tajam tu. Nah. Oleh itu Bella tidak meletup. Okey, pandai. Okey, jadi yang bawah ni dah masuk soalan esei dia. Yang ni senang, esei pasal ski tu kita pernah buat sebelum ni kan. Jadi kata kat sini seorang pemuda meluncur papan luncur di atas saji, peralatan digunakan kurang sesuai untuk dia meluncur dengan laju. Sebab kamu tengoklah dia punya papan ski ni tongkat dia, lepas tu dia kata baju dia sekali kan. Jadi anda dikendaki untuk mengubah suai peralatan meluncur supaya dia boleh meluncur dengan laju dan berasa selesa dalam cuaca sejuk. Yang ni senang sebab kita boleh cakap pasal pakaian dia sekali ya. Okay, jadi dia dah bagi kamu point dia yang kamu kena terang. Jadi first sekali permukaan papan ski dan tongkat tu. Jadi yang ni kita boleh asing, kita boleh sebut asing-asing dapat point lain-lain. Jadi permukaan papan ski kita nak macam mana? Kalau kita nak luncur. Dia ada geseran. Macam mana nak tak ada geseran? Ya, licin. Licin rata. Licin lagi sebab saji tu macam mana kalau kita nak jalan atas saji? Dia apa nama dia? Dia merendah. Permukaan besar. Permukaan dia kena luas sebab saji tu kalau kita tajam dia akan tenggelam kan. Jadi ski tu luas permukaan dia besar dan permukaan dia licin rata. Boleh? Yang ni kamu boleh bagi asing-asing pun boleh. Jadi kalau kata bahagian B ni kamu boleh buat banyak-banyak lagi bagus. Jadi permukaan papan ski tu luas. Untuk apa dia luas tadi? Supaya tidak Tekanan kecil so dia tak mudah. Apa tak nama dia? Tenggelam dalam tenggelam. saji. Tekanan kecil tak mudah tenggelam. Kalau tak tulis tekanan kecil tu tapi dia tulis tak mudah tenggelam tak apa. Cikgu rasa elok sebut yang tekanan kecil ni. Nak kaitkan tak? Kaitkan sebab ini kan Nak bagi dia tadi kaitan. kan. Jadi kita sebut konsep fizik tu lagi penting lah daripada kita sebut yang apa? Logical. Yang logical tu lah. Kalau ada konsep fizik kamu link dengan konsep fizik tu dulu. Okay. Jadi tongkat ski dia. Jadi tongkat ski tu tujuan dia nak tolak badan kita ke depan kan. Jadi kamu tengok dia punya ni sesuai ke tidak. Kalau tidak kena ubah macam mana. Bagi Kalau panjang. tajam Betul kenapa kita nak tajam? sebab kita nak Saya cucuk. tengok orang je tajam. Sebab apa nak tajam? Senang. Sebab tak mudah tergelincir. Lain. Kita nak tolak badan kita. Jadi kita nak apa? Jadi kita nak Mudah tajam. dikendalikan. Bukan. Tenangnya ayat kau. Tajam sebab kita nak menghasilkan Daya ke depan. daya kekebalan lebih besar sebab daya cengkaman dia. Kita nak cengkam. Boleh? Yang ni betul sebab kita nak tolak badan kita kan. Jadi yang ni kita kena tusuk kita dengan saji tu. Jadi kalau kamu tengok orang yang main ski ni dia kena push badan dia dengan dia punya tongkat. Tajam untuk memberi cengkaman yang lebih baik. Yang ni Cikgu kalau terbalik. kata dia keras dan kuat tak boleh Keras. Boleh juga kalau kamu kata dia kuat, tidak mudah patah. Yang tu pun boleh juga. Dia dengan papan ski tu boleh faktor kuat tu memberi cengkaman yang lebih baik. Ataupun macam saya kata menghasilkan daya tolakan ke depan yang lebih besar kan. Betul Kak? Boleh Okey. Jadi kata kita bubuh 2 poin dulu untuk yang tu jenis bahan untuk papan ski. Ini lagi sesuai kalau yang faktor yang Wafa cakap tadi tu. Kita nak bahan yang macam Kuat tu. kuat Ringan. Dia tidak mudah patah. betul kuat dan ringan Jadi satu yang kamu kena ingat sebab kat sini nampak tak dia kata boleh meluncur dengan laju. Yang ni tak boleh tulis sebagai huraian. Jadi kita tak boleh sebut supaya boleh meluncur dengan laju sebab dia kira macam kamu cedok daripada ayat atas ni. Jadi kamu kena ubah lain lah. Jadi kuat dan ringan supaya tahan, kita kaitkan dengan faktor-faktor lain lah. Patah rendah boleh? Boleh. Kuat dan ketupatan rendah supaya ringan dan tahan lama kan. Lasak tidak mudah rosak. Ini ketupatan rendah. Dia senang kita sebut Saya ketupatan cakap rendah. huraian dia tu kerana ketepatan rendah. Terbalik. Baik kita buat daripada bahan ketepatan rendah supaya ringan. Boleh? Boleh juga terbalik.
Bukan, kalau ringan supaya kecepatan rendah. Macam tak sesuai sangat kan? Jadi kecepatan rendah supaya ringan lah. Jadi macam tu. Cakap pasal dia punya molekul tu lah kan. Lepas tu kaitkan kalau dia macam kecepatan rendah, maksudnya objek tu ringan. Yang ni pun kita boleh buat asing. Yang ni faktor kuat dengan kecepatan rendah ni kita boleh tulis asing. Yang ni ringan, yang ni supaya tahan. Tidak mudah patah, tidak mudah rosak. Macam tu pun boleh. Kalau kamu pernah tengok ski ke? Siapa pernah pergi? Tempat yang Tengok kat TV je. kat TV. Cikgu pernah tengok sebenar memang besar dekat macam 1 meter, berapa meter? 1.5 meter ke 2 meter ke? Besar dia punya ski tu. Macam sebab dia orang tinggi-tinggi, kita nampak macam benda tu kecil kan. Kalau tengok sebenarnya dia besar. Tidak mudah patah. Okey. Jadi macam mana dengan pakaian dia? Macam mana nak bagi dia kalau pakaian ski ni? Pakaian tebal. Tebal, okey boleh. Tebal. Tahan sejuk. Bertahan sejuk kan? Pakaian Yang ni logik dia lah. Haba. Apa dia? Dapat menahan haba. Dapat menahan haba. Haba daripada pesipit. Macam salah sikit Bukan ayat. saya. Dapat memerangkak haba. Dapat memerangkak haba boleh. Okey. Tahan sejuk pun boleh. Dia tebal satu lagi sebab kita nak bagi dia meluncur laju, bentuk dia kena macam mana? Licin. Kan? Dia kena ketat sikit, form fitting. Betul? Dia mungkin dia ada lapisan yang kalis, apa panggilnya? Insulating tu kan? Bukan kalis salji ni kita panggil apa? Macam insulator lah. Sebab dia memerangkap haba, lapisan yang memerangkap haba. Tapi dia taklah tebal macam baju orang biasa ni kan. Dia kena melekat pada badan dia juga. Sebab apa? Supaya dapat mengurangkan rintangan. Untuk mengurangkan rintangan dia. Jadi ketat jugalah untuk mengurangkan rintangan udara. Rintangan udara. Okey, dah berapa poin dah? Banyak dah kan? Okey, last sekali disuruh cakap pasal teknik meluncur ski ni senang. Macam mana dia nak bagi dia boleh luncur dengan laju? Bengkokkan badan berhadapan dan tangan di sisi boleh. Boleh dia bengkokkan badan dia. Sebab apa dia bengkokkan badan? Kurangkan rintangan udara. Kurangkan rintangan udara ataupun nak bagi bentuk dia lebih aerodinamik. Boleh macam tu. Bengkokkan badan ke hadapan. Okey. Supaya yang ni pun sama. Bila rintangan udara kurang tu maknanya bentuk dia lebih aerodinamik ataupun boleh kata untuk menambah kestabilan ya, sebab bila badan kita rendah kita lebih stabil kan. Okey. Kalau tulis supaya tekanan bawah badan tu lagi tinggi berbanding atas. Yang tu susah sikit kot sebab yang tu bentuk aerofoil kan. Betul. Jadi aerofoil tu special yang hari tu yang dia nak terbang. Ingat tak? Dia punya ski tu sekali dia kena positionkan dengan betul kan. Jadi yang ni tak lah. Yang ni dia bukan nak terbang lah. Jadi kita tak kaitkan dengan aerofoil, kita kaitkan dengan aerodinamik je. Okay. Jadi yang ni senang lah kalau soalan macam ni. Bila kita pilih soalan tu kamu check dulu dia punya soalan essay ni kamu boleh jawab banyak point tak? Jadi kalau kita rasa macam tak tahu apa pasal tajuk tu, kita tengok next question lah. Okay. Jadi kita tengok soalan yang kedua ni, cikgu rasa kita dah banyak kali dah pergi soalan transformer. Jadi dulu senang lah pada cikgu. Jadi radar 90% menunjukkan sebuah transformer injak turun. Gegelung primer disambung kepada bekalan kuasa 240 AU. Okay. Lepas tu 10.2A dan 10.2B menunjukkan mentor disambung kepada gulung sekunder. Di dalam gambar ni dia bagi A dengan B kan, untuk kamu banding kan. Jadi dua-dua ni injak turun. Apa beza antara dua ni? Ini dia sekunder. Betul, dia punya lilitan bilangan sekunder dia, NS dia. Lepas tu dia punya kecerahan mentol, betul tak? Jadi yang ni lilitan dia lebih, logik lah. Bila lilitan lebih dia akan punya boltan besar sikit kan, boltan output dia. Jadi dia punya mentol cerah lagi. Okay, first kali dia tanya kamu nyatakan fungsi transformer injak turun. Untuk menurunkan nilai voltan. Apa saya lagi? Untuk menghasilkan? Menurunkan voltan arus alik. Untuk menurunkan voltan arus alik. Boleh juga lagi nak jawapan yang lebih tepat lagi.
Apa Untuk yang mengurangkan. terhasil? Yang ni botan apa kita panggil kalau yang lalu kat Dita yang ni? Sekunder. Utas kundu. Botan output apa? Oh, betul. Ni input kan? Ini botan output dia lah untuk menghasilkan botan output yang lebih kecil. Boleh cakap macam tu tak nak? Oh. Tapi ayat wafah pun boleh kat mari cikgu tengok skema sekejap. Apa-apa dia bagi. Cikgu rasa asal logik dia terima je jawapan ni. Dia tak ngada-ngada sangat kan. Sekejap. Mana? Betul. Jadi dia tulis jawapan ni untuk menurunkan beza keupayaan. Simple jawapan dia. Jawapan yang wafat pagi tu pun dah cukup baik lah. Menurunkan beza keupayaan. Keupayaan input dia. Okey. B. Jadi ni soalan banding juga. Menggunakan rajah 10.2A dan 10.2B, bandingkan bilangan lilitan gegelung sekunder. Apa lagi banyak dia? 10.2B. Okey, 10. Yang B. Besar daripada 10.2A. 2B lebih besar dari 10.2A. Okey, bandingkan kecerahan mental. 10.2 10.2B. Ha, Lagi cerah. 10.2A. Bandingkan botan sekunder. Sama Sama. Ini senang. Dengan menggunakan betul lah kan? Dengan menggunakan jawapan anda di 10B, hubung kait pula. Hubung kaitkan bilangan lilitan gegelung sekunder dengan botan sekunder. Dua-dua. Bertambah kan, betul? Apabila Ya. Yalah, bila botan sekunder lebih, bila bilangan lilitan gegelung sekunder lebih besar, botan sekunder akan lebih bertambah. bertambah. Okey, yang ni bertambah, yang ni bertambah. Deduksikan hubungan botan sekunder dengan kecerahan mentol. Semakin bertambah Deduksi tu botan apa? sekunder. Dia macam simpulkan. Maksudnya guna semakin-semakin lah. Yang ni pakai semakin-semakin pun tak salah. Sekejap. Yang ni dia tulis apa? Kat sini dia tulis yang ni C kan. Kecerahan mentol bertambah bila botan sekunder bertambah. Sama je lah. Deduksi tu pun macam kesimpulan. Kesimpulan tu sama je. Ayat boleh pakai semakin-semakin kecuali kalau kita nampak depan mata kita rupa graf dia. Jadi kalau graf baru kita tahu relationship dia. Ataupun kalau ada hukum. Macam hukum Archimedes ke apa kan. Yang kata yang ni memang sama dengan yang ni. Kan macam tu kan. Okay. Jadi kalau yang ni kita pakai semakin-semakin pun tak apa, sama je. Jadi apa hubungan antara BS tu dengan kecerahan mental? Semakin bertambah VS, semakin bertambah kecerahan mentol. Okey, betul. Semakin bertambah botan sekunder, semakin bertambah kecerahan mentol. Okey, ini untuk dapat 4 markah, terangkan prinsip kerja transformer. Jadi kita nak start cerita daripada ayat apa? Apabila arus mengalir apabila dengan arus yang macam mana yang kena mengalir? Ulang alik. Betul. Ni kena mention arus ulang alik. Arus mengalir tu mengalir kat mana? Botan primer. Bukan botan primer. Kat kegelung primer. Mengalir pada apa yang terjadi bila dia mengalir? Terasa besi lembut di magnet. Dah hafal lah kan? Betul. Kegelung primer. Tengok yang cikgu bagi. Teras besi lembut. Depan mata ke? Okey, lembut di magnet kan. Lepas tu apa? Dia dipindahkan ke gegelung sekunder. Kita terus cakap apa yang berlaku kat gegelung sekunder tu. Kan. Apa? Dia terhasil di awal. Magnet. Pemotongan flux dulu. Kita barulah sekali baru DG aruhan terhasil. Sebab kalau nak hasilkan DG aruhan mesti ada pemotongan flux, mesti ada ayat tu. Jadi pemotongan flux berlaku kat mana?
Ni gegelan sekunder tu. Gegelan sekunder akan memotong flux tu kan. Jadi pemotongan flux berlaku. Yang ni tak apa ayat kamu asalkan sebut ada pemotongan flux. Berlaku pada gegelan sekunder menghasilkan DGE teraruh. DGE teraruh. Jadi kat sini boleh tulis menghasilkan DGE teraruh ataupun menghasilkan arus-aruhan pun tak apa. Jadi DGE teraruh terhasil. Jadi bila dia mengalir, kamu dapatlah kamu punya voltan output tu. Okey. Jadi kalau nak tambah kamu boleh cakap kamu punya nisbah antara gegelan primer dengan sekunder menentukan sama ada voltan output tu bertambah atau berkurang kan. Jadi kalau diinjak naik ke injak turun tu bergantung pada ratio gegelan primer dengan gegelan sekunder. Okey, jadi kat bawah ni pun soalan kita biasa jumpa ya. Kalau tulis kan dia tulis DGE teraruh, lepas tu dia tambah pula arus aruhan. Boleh. DGE teraruh terhasil dia mengalir tu yang menghasilkan arus aruhan kan. Tak apa, tak kisah. DGE dulu ke arus? DGE kena terhasil dulu. DGE tu dia punya daya gerak, daya. DGE tu kan voltan gitu kan. Voltan tu daya yang menggerakkan cas. Betul? Cas yang bergerak atau arus? Cas bergerak, arus. Jadi DGE datang dulu. Okey, jadi kita ada satu gambar sistem penghantaran elektrik start daripada stesen jana kuasa ni, lalu kat transformer R, lalu kat dia punya penghantaran ni, lepas tu ada satu lagi transformer untuk pergi ke kamu punya rumah-rumah. Jadi dia kata kat sini, ini soalan essay dia, anda dikendaki untuk mencadangkan ciri-ciri yang sesuai untuk kabel penghantaran. Jadi kamu tengok apa yang disuruh terang. Kabel penghantaran, jenis transformer P, jenis transformer R dan jenis rangkaian. Jadi kat sini ada 4 point. Maksudnya kat kabel ni kita boleh expand lebih daripada 1 point. Jadi yang ni dia kata untuk meningkatkan cekapan. Jadi bila dia sebut kat sini, jadi kita tak boleh sebutlah dalam huraian kita untuk lebih cekap. Tak boleh. Okey, jadi kabel penghantaran dia yang ni. Macam mana ciri dia? Guna koprom. Betul, kita akan pakai koprom sebab apa? Kurangkan rintangan. Supaya rintangan rendah. Jadi rintangan rendah. Lagi, macam mana nak rendahkan rintangan? Apa lagi? Apa? Ketupatan rendah. Apa? Berketupatan rendah. Ketupatan rendah. Boleh. Ringan lah. Ketupatan rendah boleh. Ringan lah. Ketupatan rendah. Lagi? Panjang. Panjang tak sesuai sangat sebab nanti kita kena kata rintangan dia tinggi bila panjang. Kita sebut apa? Dawai tu macam mana? Dawai tebal. Dawai tu kena tebal. Tebal. Ke? Yang ni supaya ringan. Yang ni untuk rintangan ni point dia boleh banyak. Semua jawapan dia untuk mengurangkan rintangan. Yang faktor-faktor yang pengaruh rintangan. Jadi kita nak dawai tu tebal lah. Okey, jadi tebal untuk kurangkan rintangan juga. Ada satu lagi yang selalunya pasal dawai yang kalau kata soalan bahagian C dia akan bagi ciri tu apa dia? Kadar? Apa? Kadar apa? Pengaliran arus. Bukan. Kadar? Kadar pengembangan dia, betul? Ingat tak selalu ada kan? Pengembangan. Kadar pengembangan Maksudnya apa? Tinggi lah. tinggi ke rendah? Kadar pengembangan rendah. Kita tak nak dia kembang banyak-banyak. Nanti dia lendut ataupun dia jadi tegang sangat. Boleh? Jadi kalau dia jadi makin panjang, rintangan dia bertambah kan? Jadi kita tak nak lah. Jadi kita nak kadar pengembangan dia sikit, kecil. Apa yang kembang? Wire tu Dia macam punya bila wire. dia kena suhu, dia akan macam biasalah benda yang terdedah pada suhu yang berubah kan. Dia boleh jadi isi padu dia bertambah kan, dia berkembang lah dia kata. Dawai tu jadi lendut. Macam tu. Ataupun bila sejuk sangat dia jadi tegang sangat. Jadi kadar pengembangan rendah. Dawai tu lah kamu kena sebut. Yang ni kabel tu. Jadi semua Dia ni kenapa burung kalau duduk kat kabel wire tu dia tak kena sampai elektrik? ada hal tu yang jawapan dia satunya sebab rintangan dalam badan dia tinggi. Jadi arus tu tak sukalah mengalir dalam dia. Satu lagi sebab dia pijak satu wire je. Bila dia pijak satu wire macam tu, macam beza keupayaan dia tak ada beza dengan apa? Beza keupayaan dia apa panggil tak ada beza sebab selari macam mana. Jadi
Kalau dia pijak kaki lain-lain, dia akan kena. Dia macam kita pegang gawai tanah, macam ground tu. Boleh? Dia macam bila tak ada perbezaan pada basic keupayaan macam mana tau, yang tu susah sikit lah penerangan dia. Yang dalam exam tu dia bagi kaki burung ni kecil kan. Jadi dia berdiri rapat, jadi maknanya sikit sangat bahagian wayar tu yang dia pijak. Jadi kalau dia pijak sikit sangat, yang arus yang mengalir kat dia kecil saja. Macam tu. Jadi dia mungkin rasa sikit lah arus tu, tapi kecil sangat yang mengalir dalam badan dia. Ada juga faktor yang tu. Kamu boleh tengok balik soalan yang mana yang tu. Itu ada cik rasa. Ada. Ada kan? Yang tu dia explain pasal jarak kaki antara burung tu. Itu. Okey, kat mana dah kita tadi dah cukup dah. Okey, yang ni kita tengah cakap pasal kabel penghantaran kan, jenis transformer P. Transformer injak turun ke injak naik? Injak turun. Turun. Apa kita nak injak turun kat sini? Supaya Boleh dikawal lagi arus. Supaya? Arus boleh dikawal. Bukan, arus tu jadi besar balik kan? Betul. Sebab kalau sini penghantaran arus kecil. Kenapa penghantaran arus kecil? supaya tidak meletup. Bukan. Supaya kurang kehilangan. Kehilangan haba. Kita Yang tak nak berlebihan. dia power loss. Power loss tak nak berlaku sebab P loss sama dengan I kuasa 2R I kan? I kuasa 2R. Ya. Jadi kalau I tu besar, dia diganda kan sebab dikuasa kan? Jadi kita nak I tu kecil supaya kurang kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Tapi kalau kita nak guna kat rumah, kita turun balik lah dia punya, daripada ratus-ratus ribu volt tu kita nak 240 kan? Dia untuk menurunkan doza keupayaan tu, boleh tulis macam tu, ataupun untuk meningkatkan balik arus dia. Jadi kita yang ni injak turun, yang satu lagi ni injak apa? Injak naik. Injak naik. Yang injak naik ni sebab apa injak naik? Supaya dapat dibekalkan kepada Jangan cakap macam tu, tadi cikgu bagi tu, arus tu. Aduh, ayat tu tak ada masalah. arus besar. Arus kecil. P sama dengan IV. Jadi apa jadi kalau V tu ditingkatkan, I akan berkurang sebab P ni malah. Power dia malah. Ya. Tapi tadi saya guna P sama dengan I kuasa 2R. Itu untuk power loss. Power loss I kuasa 2R. Boleh? Jadi bila I tu besar, kamu akan menghasilkan tenaga haba yang banyak lah kita kata ya. Dia punya kehilangan tu banyak. Okey. Jadi yang ni kita nak I dia kecil. Sebab kalau I tu besar, betul lah. Nanti terbakar lah kabel tu, betul. Dia tak boleh pergi jauh. Rintangan dia akan jadi besar sangat. Okey, jadi I kecil supaya kurang kehilangan haba. Supaya kurang kehilangan tenaga haba dalam supaya kurang kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Tenaga dalam bentuk haba. Kiranya dua-dua Sama macam Apa? huraian dia. Ini huraian dia. Huraian dia sama macam Apa tak dengar, putus. Jadi yang ni huraian dia tu sama macam transformer P lah kan. transformer Cuma tak? yang ni sebab kita nak hasilkan arus yang tinggi. Yang ni arus tu kita nak pulih balik. Yang ni maknanya yang ni V kita nak mengecilkan beza keupayaan tu lah, menurunkan beza keupayaan kan. Bukan V supaya arus tu, supaya arus dapat dipulih. Arus besar. Arus besar. Jadi cikgu tujuan dia dua-dua berbeza lah. Berbeza. Kalau kita nak hantar, kita akan hantar dia dengan voltan lampau tinggi kan. Tinggi dia punya voltan sebab kita nak kurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba tu. Boleh? Okay. Tapi bila kita nak guna kat rumah, kita tak nak guna ratus-ratus ribu volt kan. Jadi kita nak guna 240 volt ya. Jadi kita turunkan balik lah untuk boleh guna kat rumah-rumah. Okay? Jadi untuk penghantaran memang kita akan hantar tinggi lah. Mana ada tulis kat sini. Oh, jadi kalau injak turun ni dia untuk kawal arus dia. Kalau injak naik ni untuk supaya tak kehilangan haba. Injak naik tu dia punya alasan ni kita kata meningkatkan voltan supaya
ataupun mengurangkan arus supaya kurang kilaian tenaga dalam bentuk haba ni. Okay, nah? Kamu ingat je formula untuk power loss ni memang kita I tu kuasa 2. Jadi kita tak nak I tu besar. Alright, jadi habis dah ini. Okey, satu lagi dia kata jenis rangkaian penghantaran. Jenis. Jadi siapa ingat jenis? Kita ada jenis rangkaian penghantaran yang apa nama dia? Grid national. Betul. Ini dah lama tak sebut kan. Sistem grid nasional tu. Rangkaian grid nasional. Betul. Ya. Jadi kenapa kita pakai rangkaian grid nasional? Sebab apa? Ada apa kebaikan dia? Dulu ingat cikgu suruh baca. Dulu. Apa kebaikan dia? Maknanya satu Malaysia pakai satu sistem yang sama lah, termasuknya rangkaian grid nasional. Jimat tenaga. Kenapa jimat tenaga? Jimat kos. Jimat kos. Kos dia kata kat sini kos untuk maintenance tu senang. Senang untuk mana ayat dia? Mudah untuk diselenggara. Sebab semua satu sistem ni kan. Jadi maknanya dia tahu macam mana nak betulkan kalau ada apa-apa masalah. Cepat. Bandingkan kalau kata ada banyak-banyak syarikat yang asing-asing, kamu pun tak tahu rumah kamu ni syarikat yang mana satu. Kan? Jadi susah sikit lah. Jadi kat sini untuk memudahkan dia punya penyelenggaraan ataupun dia kata kat sini kos penghantaran lebih rendah. Sebab kalau diurus satu Malaysia dia boleh dia uruskan banyak kan. Jadi dia boleh merendahkan kos dia untuk dia buat kabel-kabel dia semua tu. Ni cikgu bagilah jawapan dia. Kamu ingatlah Nam. Jadi kat sini mudah diselenggara. Ada dalam buku teks tapi kamu tak ada buku teks kamu. Cikgu cari yang KBSM online susah nak cari juga kan. Negara. Lepas tu kos penghantaran lebih rendah. Pengagihan kuasa yang cekap boleh tak? Boleh tak? Pengagihan boleh ke? Cekap. Kenapa cekap? Kos penghantaran. Betul lah tu. Cikgu rasa asalkan jawapan yang ada dalam buku teks lah. Kos penghantaran rendah. Negara lain ada yang pakai banyak. Macam bukan satu yang urus. Boleh. Jadi kalau kamu tengok ada mungkin banyak tu kamu nampak wire-wire dia macam tak tahulah serabut sikit lah. Sebab yang ni syarikat lain. Tintan-tintan dia punya wire. Jadi kat Malaysia semua satu sistem je cikgu rasa. Adalah kelebihan kekurangan dia kan. Ada kekurangan dia boleh naikkan harga kan. Kita tak boleh nak kata apa sebab dia seorang je ada. Macam tu. Okay, habis dah soalan ni. Okay, kita tengok soalan section C pula. Ini senang. Kalau tengok radas pun dah tahu dah kan. Nyatakan hukum Charles. Hukum Charles. Wow. Tapi kita sebut Charles supaya kita boleh heja kan. Jadi hukum Charles. Okay. Charles. Bagus hafal. Okay. Jauh. Jadi Pascal kita tengok ramai tak heja nama dia. Pascal lah. Nama dia Okay. Okay. Jadi hukum Charles ni kamu boleh tengok isi padu dia boleh berubah lah sebab asid sulfurik ni boleh bergerak kan. Jadi isi padu tu berubah demi tekanan tu yang malas. Jadi dikata kat sini pada permulaan eksperimen suhu air adalah 30 darjah Celsius dan panjang udara terperangkap adalah 12. Selepas 10 minit suhu meningkat kepada 60 darjah Celsius, kirakan suhu awal dalam unit Kelvin. Senang. Mana nak kira? Tambah pula. Tambah berapa? 273. Okay. Ingat lah 273 kena hafal lah. Okay, berapa dapat tu? 303. 303. 303 Kelvin. K saja lah. Okay, final temperature di dalam Kelvin. V per T. Mana pula ni ada? 60 campur 273. 273. Dapat berapa? 333. Betul. 333 Kelvin. Okay, last ni baru kita nak kira dia pakai formula hukum Charles. Dia nak isi padu akhir. Dia ada bagi kamu isi padu awal? 30 darjah Celsius. Apa? Bukan. Isi padu Isi awal padu. lagi. Tak ada. Ada. Untuk Yang udara eksperimen ni terperangkap kita boleh buat andaian kan. Yang panjang udara terperangkap ni adalah
Yang sama dengan awal. isi padu dia sebab dia punya tube kapilari tu sangat halus kan. Jadi kita boleh andaikan bahawa panjang tu mewakili isi padu lah. Jadi kata isi padu sini kita terus cari panjang lah. Alright, jadi kita pakai formula apa? V per T. V1/T1 sama dengan V2/T2. Alright, V1 kita 303. V 12. 12. T1 303. 303. sama dengan V2 yang kamu nak cari per 333. Okey, berapa dapat jawapan V2 tu? 13.19. Berapa? 13.19. 13.19. Unit apa? cm. cm. Okey, betul cm. Jadi kenapa kita tak boleh jawab ni dalam bentuk darjah Celsius? Kenapa kena convert Kelvin juga? Sebab Suhu mutlak. dah langsung. Sebab dia hanya berkadar langsung dengan graf yang suhu mutlak kan, T besar kan. Jadi daripada situ kita dapat equation V/T ni, jadi kita mesti pakai dalam Kelvin. Kalau tidak tak jadi dia punya kiraan tu. Okey, betul, dah senang je yang ni dapat 5 markah. Okey, jadi last kali ni soalan pun biasa keluar kan, kalau hukum Charles bola pingpong yang kita curah air panas. Alright, jadi tapi kat sini dia kata terangkan dengan menggunakan teori kinetic gas. Kalau kita kena mention teori kinetic gas, maksudnya kita kena sebut pasal apa? Dia panas. Dia punya apa? Lepas tu Dia punya tenaga kinetik zarah lah, betul? Jadi kalau kata dia cakap pasal teori kinetik, mesti kaitkan dengan tenaga kinetik. Jadi first kali kita start dengan apa dulu? apabila air panas dicurahkan ke atas bola pingpong menyebabkan air panas tu maksudnya suhu meningkat. Suhu meningkat. Sebab dia curah air panas. Jadi suhu meningkat apabila air panas dicurahkan suhu bola pingpong tu lah kan akan meningkat. Lepas tu apa jadi? Teori kinetik tu Ya dah. Jadi kaitkan dengan kinetik dia, tenaga kinetik zarah dia bertambah. Jadi tenaga kinetik zarah-zarah dalam bola pingpong tu kan akan bertambah, betul? Kaitkan dengan tenaga kinetik dia. Zarah-zarah akan bertambah menyebabkan isi padu pun bertambah. Cukup ke tu? Tak cukup lagi. Cak dia kata kat sini terangkan perubahan isi padu, tekanan dan suhu. Jadi kita dah sebut pasal suhu kan, suhu bertambah, tenaga kinetik akan bertambah. Apa jadi bila tenaga kinetik zarah tu bertambah? Dia akan bergerak dengan lebih laju kan. Jadi bila dia gerak dengan lebih laju, macam mana, kenapa isi padu dia bertambah bila dia gerak lebih laju? Pelanggaran. Kenapa isi padu dia bertambah bila dia gerak lebih laju? Isi padu apa ni? Pelanggar dinding. Bebaskan haba pun. Kan, yang ni kita sebut pasal tenaga kinetik kan. Macam mana tenaga kinetik tu nak menyebabkan isi padu kamu bertambah? Kamu bayang objek yang sejuk. Objek yang sejuk macam mana zarah-zarah dia? Duduk rapat-rapat ke jauh-jauh? Ya, rapat. Rapat-rapat kan, betul. Jadi kalau kita panaskan dia, macam mana dengan jarak antara zarah-zarah tu? Dia Jauh. Jadi bila dia gerak lebih aktif, bila dia gerak lebih aktif, dia akan duduk jarak yang lebih jauh-jauh lagi daripada kawan dia. Dia tak boleh duduk rapat-rapat, dia hanya boleh duduk rapat-rapat kalau dia sejuk. Okay. Jadi kat sini jarak antara molekul, antara zarah-zarah tu bertambah lah. Antara zarah bertambah. Kalau cakap zarah-zarah berjauhan antara satu sama lain dia. Boleh. Semakin berjauhan kan, semakin berjauhan antara satu sama lain. Jadi dia akan isi ruang yang lebih besar, betul? Jadi sebab tu isi padu bertambah. Jarak antara zarah bertambah. Jadi apa yang malar kat sini? Tekanan. Tekanan malar kan? Sebab apa tekanan malar? Sebab tekanan atmosfera dia ke atas. Dia malar. Dia tak kait dengan tekanan atmosfera, dia dalam bola ni. Sebab bola tu yang kemik ni dia ada ruang untuk mengembang, betul?
Jadi kiranya macam balon lah. Bila kamu tiup dia, tekanan dia malah. Sebab apa? Sebab dia boleh expand. Bila benda tu boleh bertambah dia punya size dia, tekanan dia akan malah. Tapi kalau benda tu keras, tekanan dia akan bertambah. Betul? Tak? Jadi sebab tekanan malah. Sebab kamu punya bola yang kemik ni dia akan kembang. Kan? Pas bila memang dia menghentam dinding tu. Tapi sebab dia ada ruang untuk dia kembang, tekanan dia malah. Kalau dia tak ada ruang untuk dia kembang, tekanan dia akan bertambah. Faham tak? Jarak antara zarah bertambah menyebabkan isi padu bertambah kerana tekanan tu malah kan. Tekanan adalah malah, oleh itu isi padu akan bertambah. Cakap macam tu pun tak apalah. Faham ke? Faham. Menyebabkan isi padu bertambah. Padu bertambah. Dapat bertambah. Jadi bola tu jadi elok balik lah. Okay, jadi yang ni tu cikgu nak bagi highlight kamu tu sebab hari tu ada pelajar salah. Dia ingat ini soalan hukum tekanan sebab dia ingat tekanan yang bertambah kan. Tapi ini tekanan tak bertambah sebab asid sulfurik ni boleh bergerak ke atas. Betul? Jadi tekanan dia adalah malah. Tapi kalau eksperimen hukum Boyle tu kita letak kita punya gas dalam kita punya terlalang bulat yang kita tutup rapat tu kan. Jadi bila kita panaskan dia dalam kita punya water bath tu, gas dalam ni kembang tapi dia tak boleh nak pergi mana-mana. Bila dia tak boleh pergi mana-mana, tekanan dia akan meningkat. Macam tu Macam tayar kereta kan lah, tekanan dia boleh meningkat sebab dia boleh kembang ada satu tahap saja, lepas tu tekanan dia akan meningkat. Okey, habis dah yang ni. Kita dah cerita dah. Cikgu, suhu. Suhu dah tadi yang ni, suhu yang meningkat ni. Atas sekali suhu tu yang first lah sebab kamu curah air panas suhu bertambah. Okey, jadi yang ni soalan esei dia. Rajah 11.3 menunjukkan sebuah beg udara dalam sebuah kereta. Beg udara akan mengembang apabila berlaku pelanggaran kereta. Pepejal natrium azida dalam pengembung akan membebaskan gas nitrogen ke dalam beg udara apabila bertindak balas dengan haba. Jadi yang ni airbag, siapa pernah airbag meletup kat depan muka dia? Tak pernah. Tak pernah accident lah, alhamdulillah. Okay, jadi airbag ni dia ada sensor dia. Okay, jadi kat bahagian dia ada sensor elektrik dia lah. Jadi kalau kata kereta kita berhenti dengan mengejut, dia akan trigger sensor ni dan sensor ni akan keluarkan satu tenaga haba dia kat sini kan. Jadi macam spark lah, dia macam ignite satu spark yang akan memulakan tindak balas natrium azida ni. Jadi dia satu bahan kimia yang akan bertindak balas pada certain temperature. Jadi bila dia dipanaskan natrium azida ni, dia menghasilkan gas nitrogen yang banyak dalam masa yang singkat. Dalam masa 0.3 saat saja ke berapa mili saat ke, dia boleh hasilkan berliter-liter gas nitrogen. Jadi beg kamu boleh kembang laju. Okay. Jadi yang ni ada chemical reaction lah berlaku kat dia jadi sebab tu kita nak triggerkan dia, kita pakai haba. Alright, jadi kat sini soalan esei yang dia bagi table ni, kita nak kena pilih suhu dia, bahan untuk beg, kadar pengembangan dengan kedudukan beg udara. Jadi kita kena, kalau kata kita ada point yang kita tak tahu, kita tik-tik dulu mana point yang kita nak. Lepas tu kita tengok logik ke tak logik jawapan kita tu dengan pilihan yang kita dah pilih tu. Okay, first kali suhu tindak balas dia. Kamu tahu ke? Suhu tu kamu rasa logiknya tinggi ke rendah? Tinggi. Okey, jadi kita tengok yang tinggi, ada Q dengan R . Lepas tu bahan untuk beg udara, mana satu yang kamu rasa lagi baik? Nilon. Nylon kan? Selalu kita sebut pasal tahan haba kita sebut nylon kan? Ya. Suhu tinggi nylon, kadar pengembangan gas. Jadi banyak kadar dia nak tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi yang senang, kita nak dia kembang cepat Dia kan? nak kembang. Okey, jadi kita letak beg udara kita kat bahagian mana? Atas badan. Atas badan. Sebab apa? Dia nak lindung. Nak lindung kepala. Betul. Muka penting lagi kalau muka tu kepala lah tu kepala. Bukan muka kepala. Okey, jadi setuju tak jawapan dia ni? Ya, Setuju. Setuju lah, betul lah. Jadi jawapan dia Q lah. Jadi kita nak suhu tindak balas dia 275. Tak nak rendah sangat. Nanti kita curah air panas pun dah meletup dah beg udara kita kan. Okay.
Jadi suhu 275 ni betul. Kalau kamu type natrium azida punya suhu tindak balas, dia akan keluar suhu ni. Jadi memang dia perlukan suhu ni untuk memulakan dia punya tindak balas kimia tu. Kalau yang ni, kalau dia tanya kamu alasan dia, yang tu lah untuk memulakan tindak balas kimia natrium azida tu. Jadi suhu mestilah tinggi, kamu sebut. Untuk memulakan tindak balas kimia natrium azida menghasilkan gas nitrogen tu kan. Okey. Lepas tu nylon, sebab apa nylon? Tahan. Tahan haba, kuat, ringan jadi dia kuat sikit daripada polyester. Tahan haba. Nylon ni mahal sikit sebenarnya daripada polyester. Tapi dia elok lagi lah, dia mahal sikit sebab dia elok sikit. Jadi tahan haba. Lepas tu dia kuat. Okey. Lepas tu kadar pengembangan dia nak tinggi sebab apa? Hasilkan Supaya gas yang dapat banyak. mengembang. Supaya cepat mengembang. Dapat mengisi kamu punya beg udara tu dengan cepat, betul? Ya. Mengembang. Cikgu kalau hasilkan gas yang banyak boleh? Untuk menghasilkan gas yang banyak dalam satu masa. Boleh kot kadar pengembangan gas? Boleh? Cikgu rasa boleh. Dia cepat mengembang, sama lah kan? Betul? Supaya beg kamu cepat mengembang. Okay, last kali kenapa bahagian badan yang atas yang kita letak kita punya beg udara tu? So hidung tadi. Melindungi otak. Melindungi kepala, melindungi otak. Aduh, otak tak nampak. Kepala, kalau kepala dah pecah itu dah hampir mati dah kan? Kita lindungi kepala dulu. Okay, last kali kita kena buat apa? Tak cukup ke? Ada 4 point. Saya pilih beg udara Q. Saya pilih Q. Saya pilih Q. Okay, sebab apa? Jadi kamu sebutlah sebab suhu tindak balas dia tinggi. Dia diperbuat daripada nylon, kadar pengemban gas dia tinggi, kedudukan beg udara dia di bahagian atas badan. Kamu tulis lengkap dapat 10 markah. Okey, jadi last ni soalan DGE. Okey, jadi Raja 12.1 menunjukkan 1 liter yang digunakan untuk menentukan rintangan dalam R satu sel kering. Jadi kamu nampak kan dia punya V tu voltmeter dia disambung kat bateri. Maknanya ini eksperimen kamu punya DGE tu. Apakah maksud rintangan dalam R? Rintangan, kuantiti rintangan pada bateri. Alah, kuantiti rintangan. Rintangan yang ni kena kaitkan dengan Formula. dengan bukan dia bukan formula dia, dengan dia punya elektrolit, macam ayat dia. Jadi dalam bateri tu ada dia punya chemical dia kan. Dia solid dia. Jadi macam mana kita nak tulis Ni. dalam Cepat dah. ada? Suatu rintangan terhadap pengaliran cas di dalam sumber iaitu bateri. Betul lah tu. Ataupun kat sini dia kata rintangan terhadap pengaliran cas disebabkan oleh elektrolit di dalam sel kering. Macam tu lah, betul lah tu lah. Ni rintangan terhadap pengaliran cas kot yang dia punya key point dia. Pengaliran cas disebabkan oleh elektrolit. Sel kering. Sel kering. Okey. Berdasarkan Raja 12.1, lakarkan jangkaan graf voltmeter melawan arus yang akan diperolehi dan terangkan bagaimana daya gerak elektrik E dan rintangan dalam sel kering dapat ditentukan. Ini macam mana rupa graf dia? Graf Ke bawah. betul. Graf apa melawan apa? V melawan I. Betul, V melawan I. Jadi graf dia graf turun bukit kan? Ya. Okey, macam ni. Jadi macam mana kita nak tentukan daya gerak elektrik ni? Daripada pintasan Y tu. Betul, daripada pintasan Pak CV ni. Sebab dia V kat sini kita kata pintasan pada Pak CV. Jadi pintasan pada Pak CV. Okey, jadi macam mana nak tentukan rintangan dalam dia? Kecerunan. Kecerunan. Jadi kecerunan ni negatif. Rintangan dalam kamu negatif ke positif? Negatif. Ya ke? Rintangan ada negatif. Positif. Positif. Jadi kecerunan tu kita kena buat apa nak dapat rintangan dalam?
Abaikan negatif. Abaikan kita kena. Jadi rintangan dalam kamu adalah negatif kecerunan kamu. Nah, jadi kat sini dia tulis ayat dia. Kita yang tulis dalam ayat kan. Dia kata kat sini mana dia? Hilang ayat dia. Tu ada. Cikgu buka. Kali ni jawapan dia tak ada. Betul lah, tapi yang ni dia kata rintangan dalam dia perolehi daripada negatif kecerunan dia. Macam tu. Rintangan adalah negatif kepada kecerunan graf. Boleh macam tu? Okey. Jadi nombor 3 Roman ni, apakah yang terjadi kepada magnitud rintangan dalam sekiranya sel kering digunakan dalam jangka masa yang lama? Tambah. Tambah nah. Betul? Sebab kalau kata kita guna torchlight kita lama-lama, kita rasa torchlight kita panas kan? Panas. Jadi maknanya pergerakan charge dalam elektrolit tu makin lama makin tambah rintangan dia. Jadi rintangan akan bertambah. R kecil akan bertambah. Okey, jadi Raja 12.2 menunjukkan satu litar mengandungi 3 perintang, sel kering dan diagram elektrik 1.5 volt dan rintangan dalam 0.5 ohm. Kirakan dulu rintangan berkesan litar tu nak kira dah. 5. Betul? Lepas sekali kita buat apa? Ni kan 2 orang ni. Saya nak kira 2 orang. 5 tambah 2 je lah. 5 tambah 5 dulu. Jadi yang ni dapat 10 ohm dulu. Jadi dia akan jadi 2 orang dalam bentuk selari kan. Satu 10 ohm, satu 5 ohm kan. Okey. Lepas tu kita kira macam mana? 1/5. 1/5 tambah 1/10. 1 per kan? Betul? Kira Zat dapat berapa? Berapa rintangan berkesan dia? 0.33. Betul. 3.33 ohm. Ingat kita bubuh dalam bentuk perpuluhan lah, selamat. Jadi 3.33 ohm bacaan voltmeter kita. Kalau nak kira bacaan voltmeter tu macam mana? Yang ni kiranya bila dia on litar lah. Pakai formula apa? V sama dengan IR. Cukup ke kita pakai V sama dengan IR? Ke E. E sama dengan Kita pakai E sebab kita ada rintangan dalam. Boleh nah. Jadi E adalah sama dengan apa? I sama R besar tambah R kecil. Betul. Jadi maksudnya untuk kes yang ni kita nak cari I total dulu, betul? Dah dapat I total tu baru kita boleh kira bacaan voltmeter tu. Faham? Voltmeter tu akan bukan bagi bacaan DGE ni. Dia akan bagi bacaan yang jatuh sikit daripada DGE kan. Sebab bila kita on litar ni V ni kecil sikit daripada DGE kan. Yang tu yang kita nak baca lah. Okey, jadi kita nak cari I total dululah, maksudnya cari I total. Okey, E kita berapa? E dia 1/5. Betul. Jadi bateri tu punya specification tu kita punya E. Okey, jadi kita nak cari I. R kita kena tambah 3.33 ni dengan 0.5. dengan 0.5. Berapa dapat tu? Berapa I dia? Dapat 0.39. 0.39 ampere. Okey. Jadi lepas tu macam nak cari dia punya V. Bacaan voltmeter. Ini boleh pakai V sama IR. Ini V total adalah sama dengan I total darab dengan R total kan. Bila tulis R besar ni maksudnya kita kira pakai R yang mana satu? Semua. Tak. 3.3 je. 3.33 sebab formula ni dia E adalah sama dengan IR campur dengan IR. Betul. Ini V yang mengalir dalam litar, yang ni V yang jatuh. Boleh? Jadi maksudnya kalau kata ni 1.5, kata yang ni 1.3, yang ni balance dia, yang ni 0.2. Macam tu. Faham? Jadi kita nak kira dia ni kan? Jadi kita hanya pakai R yang luar sahaja. 3.33 tu. Jadi yang ni I dia I total. Dua-dua darab I total, nampak tak? Jadi rintangan dalam akan mengalir kat dia I yang sama. Litar luar tu pun akan mengalir pada dia I yang sama. Okey. Jadi I tu 0.39, rintangan luar tu 3.33, maknanya berapa V dia? Satu 1.298. 1.298.
Logik jadi nilai dia mesti kecil sikit daripada nilai DGE tu. Yang paling kecil sekali nilai voltan jatuh ni lah sebab dia disebabkan oleh rintangan dalam tu. Jadi betul. Ingat jadi nak kira ni formula E sama dengan IR campur R ni diberi tak? Diberi. Diberi ya? Cikgu pun tak ingat. Rasa macam tu. Ada? Okey. Kalau ada tak apalah, tapi kalau dia bagi rintangan dalam mesti kena pakai formula E, I, R, R kalau nak kira I total ni. Jadi bila nak kira arus mesti kira semua rintangan yang bertindak. Alright, jadi last kali soalan lampu suluh ni. Ni dia kata jadual menunjukkan 5 lampu suluh PQRST. Sialah dia ada 4 ya. PQRS. Okey, lepas tu dia sudah pilih lampu mana yang akan menghasilkan yang lebih efisien, menghasilkan cahaya yang lebih terang dan dia adalah lebih cekap. Dia kata lebih cekap, kita jangan bagi lebih cekap dalam jawapan dia. Jadi kamu nampak tak lampu ni ada yang pakai mental, ada yang pakai LED. Lepas tu wire ada yang nikrom, ada yang kuprum. Lepas tu sambungan dia ada yang selari, ada yang bersiri kan. Okay, jadi dia kata mentol ni specification dia 3 volt. Sebab apa dia beritahu kamu tu? Sebab untuk bateri ikut kita. Jadi kita nak kena kira bateri tu. Selalunya, yang ni dia tak tulis, selalunya bateri berapa kalau sebiji? 1.5. 1.5 volt kan? Jadi macam mana sambungan bateri tu untuk dapat 3 volt? 2 kot. Kena ada 2 biji. Yang susunan yang mana satu? Yang P ke yang Q? tadi lah. Yang selari ke yang bersiri? Selari. Bersiri. Bersiri. Yang bersiri kan, betul turut tu kan? Betul. Bila bersiri V dia kita tambah ingat. Jadi kalau kita sambung selari V dia tetap sama. Jadi maknanya kalau kita susun 10 bateri pun macam yang 3 ni dia tetap 1.5 juga. Tapi arus tu jadi besar. Tapi kalau kita sambung macam ni dia punya V tu akan tambah. Alright, jadi kamu nampak wire sambungan dia, kita nak wire yang mana satu? Kuprum ke nikrom? Kuprum. Nikrom ni hanya guna untuk alat pemanas maknanya dalam mentol ni sendiri. Ataupun kalau dalam kita punya kettle tu ataupun striker gitu. Jadi kita nak wire kuprum sebab Kurang rintangan. Rintangan kurang. kecil, rintangan rendah. Jadi sambungan sel kering tu kita nak Bersiri. bersiri. Sebab apa bersiri? Tingkatkan voltan. Untuk tingkatkan voltan. Tingkatkan voltan. Ini supaya cukup 3 volt kan. Jadi kita nak berapa bateri? Sebab ada 2 yang bersiri. 2 biji dengan 3 biji. Kita nak 2. 2 Jadi 2 bateri sebab apa? Untuk menghasilkan 3 volt. 2 sel untuk menghasilkan 3 volt supaya mentol ni menyala dengan kecerahan yang Normal. Betul. Menghasilkan 3 volt. Mentol mana lagi baik? Filamen ke LED? LED. Sebab apa? Supaya rintangan tidak terlalu besar, arus pun tinggi. Rintangan tak terlalu besar, arus besar. Betul ke? Tak kehilangan haba. Filamen dia panas. Betul, filamen panas. Yang ni dia tak panas kan? Jadi dia menghasilkan lebih banyak tenaga cahaya ke? Untuk Lebih supaya dia untuk menghasilkan 3 volt. Apa lagi jawapan dia? Menjimatkan pun boleh. Menjimatkan Menjimatkan tenaga. Kehilangan apa? Kurang tenaga kurang kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Boleh kot sebab dia tak panas kan. LED ni dia terus boleh menyala je kan dengan elektrik tu kan. Betul lah. Kalau menambahkan kecekapan. Yang tu tak boleh sebab dia dah cakap kat bawah ni lebih cekap. Jadi itu tak boleh, yang tu je tak boleh. Jadi jimat elektrik boleh, lebih cerah boleh. Betul lah sebab dia tak payah panas dulu baru cerah kan. Jadi dia lebih cerah, dia jimat elektrik dan dia tahan lama. Sebab dia tak ada dawai yang perlu dipanaskan. Jadi dia tahan lama lagi lah. Lepas tu bateri kamu pun tahan lama lah. Okay. Jimat elektrik lebih cerah. Okay, dah tahu dah mana satu nak pilih? Dah. Q. Q betul. Saya pilih Q sebab ciri-ciri dia kamu sebut. Habis dah kita punya paper 2. Ada soalan tak ini? Tak ada. Tak kan? Jadi semua esei dia senang. Jadi kalau kita kata kita jumpa soalan yang banyak kan ni kita boleh jawab.
kita try lah jawab lebih lah. Kod kita ada salah-salah kat atas tu. Misalnya bahagian sini banyak, bahagian B dengan bahagian sini banyak membantu kamu dapat markah kan. Sebab bahagian A tu macam kadang-kadang kita buat salah lepas tu terus kita punya markah tu hilang banyak kan. Betul. Jadi kalau kata sempat kamu boleh buat lebih, tapi kalau tak cukup betul-betul pilihlah soalan yang kamu boleh jawab tu, pastikan kamu dapat markah banyak nah. Okey, kita tengok kertas 3 ada sikit lagi. Kamu ada kelas ke lepas ni? Tak ada. Tak ada kan? Jadi kita tengok kertas 3. Kertas 3 pun untuk soalan Johor ni, soalan dia yang pertama tu senang. Sebab kita dah pergi banyak kali dah soalan ni. Sudut tu, sudut biasa ni kan. Jadi kita dah buat dalam kelas dah. Jadi yang ni baca betul-betul je lah untuk kamu ukur dia kan. Tekan baris lah bila kamu nak tanda ni kat mana. Jadi yang ni tak payah buat. Ni kita dah buat dah. Lepas tu soalan kedua ni kita pergi sama-sama lah. Kita tengok. Soalan kedua tu senang. Dia tak macam yang hari tu yang test tu macam susah sikit kan. Kita kena pusing sikit formula dia. Yang ni senang. Okay, mari kita tengok soalan dia. Ni graf dia. Ni besar sangat kita kecil sikit. Ni graf dia kat bawah. Okay, ni graf I melawan V. Selalunya kita plot graf V lawan I ke I lawan V? V lawan I. Jadi yang ni I lawan V terbalik sikit. Jadi kamu kena ingat lah. Pasti ni penting lah untuk kita punya kiraan nanti. Okay. Jadi yang ni I lawan V. Okay, mari kita baca soalan dia. Alright, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara arus dan beza keupayaan V melintasi satu dawai konstantan. Murid tersebut kemudian memplotkan graf bagi arus melawan beza keupayaan V seperti ditunjukkan. Nyatakan hubungan antara I dan V daripada graf tadi. Berkadar Tambah. Berkadar langsung. Jadi jangan cakap berkadar langsung, ni kita cakap apa? I berkadar. I. Kena sebut siapa berkadar langsung dan siapa nah. Yang ni penting sebab kadang-kadang paksi tu 1 per V ke 1 per A ke kan. Jadi kalau kamu tak mention nanti kamu kiranya dia tak tahulah kamu cakap pasal 1 per A ke, kamu cakap pasal A ke. Jadi kita mention apa yang berkadar langsung dengan apa. Cikgu, kalau terbalik V dia berkadar langsung dengan I? Boleh apa? je cikgu rasa. Tapi selalunya kita ambil paksi Y dulu kan, baru ambil paksi X kan. Berkadar langsung dengan V. Yang cikgu rasa dia tak kisah sangat. Cikgu berkadar langsung dengan berkadar secara linear lah kan? Berkadar linear tu lain, dia tak lalu asalan. Ini bertambah secara linear lah kita kata, kita tak kata berkadar lah. Ini ingatlah bertambah secara linear kalau dia tak lalu asalan. Lalu asalan tu berkadar langsung ataupun berkadar terus. Pada graf dia kata tunjukkan nilai nilai I apabila V sama dengan 6. Jadi yang ni senang. Bila dia kata pada graf, kamu kena tunjuk kat graf. Dia ingat jangan tunjuk dengan jari kamu, kena tunjuk dengan pensel. Jadi dia kata V dia 6. 6. Jadi berapa I dia? 4.7. 4.7. Betul. Jadi kita boleh baca kalau kata dia tak tepat sangat. Kalau kamu nampak dia separuh petak, kita boleh baca dia 4.65. Jadi kita boleh baca paling kurang separuh petak. Tapi kalau kamu nampak dia lebih kepada mana? Ni. 4.7 lah betul? Ya. 4.7 nampak? 4.7 apa? Ampere. Betul. 4.7 ampere. Pening tak kamu bila cikgu scroll macam ni? 4.7 ampere. Okey. Jadi tunjuklah sebab maknanya satu markah tu pada kamu tunjuk tu. Okey. Jadi calculate dia kata. Show on the graph macam mana kamu tentukan jawapan anda. Tunjukkan macam mana nak cari R daripada graf dia. Keturunan. Daripada keturunan dia. Terus baca ke? V sama dengan IR kan? R maknanya sama dengan apa? V per I. Tapi sekarang ni dia punya paksi I per V. Jadi kalau kata kita cari keturunan dia, apa yang kita dapat dulu? Keturunan dia dapat R ke 1 per R? 1 per I. 1 per R. 1 per R kan? Jadi kamu ingatlah V sama dengan IR. Jadi kalau Dia 1 per lah.
V per I kan. Jadi maknanya untuk kamu cari R yang ni kita kena songsangkan dia punya M. Jadi jangan kerja ni bubuh kat ruang kat atas boleh. Tulis. Okey. Jadi kat sini kita nak cari kita punya kecerunan senang lah. Kita pakai titik asalan ni dengan titik yang kita pakai tadi tu yang ni. Jadi kalau kamu tanda koordinat dia macam ni pun cukup ataupun kamu sambung betul-betul. Jadi triangle. Jadi berapa koordinat titik yang ni tadi? 6 dengan 4.7. Okey, jadi kamu kirakan dia punya kecerunan tu. Yang ni senang sebab kosong-kosong kan. Jadi 4.7 bahagi yang ni M ni. Bahagi dengan 6 dapat apa? 0.7033. 0.7033. 783. 0.783. Ada kosong tak? Tak ada. 783. Sini. 83. Okey, jadi ini M dia. Jadi R kamu sama dengan 1 per M Jadi sama dengan 1 per 0.783. Dapat apa tu? 1.28. 1.28. Okey, ohm. Jangan lupa buang unit. Berapa? Okey, cikgu salah ruang lah. Ni kat atas ni lah. Sorry. Sorry. Okey. Ni yang ni nampak banyak markah dia. Sebab tu kamu kena tulis semua benda ni lah. Kamu kira M, dia bagi kamu markah. Kamu tanda kamu punya graf tu kat mana kamu cari M tu satu markah. Yang ni yang buat yang ni. Yang ni satu markah dan jawapan betul ni satu markah. Dapat 4. Sayang yang ni salah. Yang tu banyak hilang markah kat sini kan. Okey, jadi yang ni last kali dia kata dengan diberi luas kelatan rentas A bagi dawai konstantan adalah 2 darab 10 kuasa negatif 8. Yang ni A kan. Lepas tu panjang L dia adalah 0.07 ni L. Dengan menggunakan nilai rintangan yang kamu kira tadi, hitungkan kerintangan dia. Macam nak cari kerintangan ni? Apa nak buat ni? Isi je lah. Isi je. Yang ni senang sebab kat sini dah ada R dah kan? Betul. Jadi yang dia susah tu bila dia tak ada dia kena tengok paksi tu balik kan, betul kita terbalikkan formula betul. Yang tu susah sikit kan? Tapi yang ni direct, jadi kamu isi je ataupun kamu pusing dulu formula ni. Kalau R sama dengan rho L per A ni, jadi rho sama dengan apa? Rho sama dengan R per L per A. RA kan? Betul? RA per RA per L lah. Okay. Ni yang ni senang sebab kita nak tentukan unit dia sekali untuk kerintangan. Boleh? Jadi sekarang ni R unit dia apa? Ohm. Ohm. Okay. A unit apa? M kuasa 2. M. M kuasa 2 kan? Ya. Okay, jadi bawah ni apa? M. Dia apa unit untuk kerintangan tu? Ohm M. Ohm M. Ohm meter. Okey. Ni kira pula rho sama dengan R kamu tadi 1.28 kan? Ya. 28 darab dengan A. 2 darab 10 kuasa negatif 8 over 0.07. L. Okey, dapat berapa tu kerintangan dia? 3.657 Okey, 3.657 ohm darab meter. 10 kuasa negatif 7. Betul. Lupa dia ada kuasa. Okey, dia kecil je kan? Okey, betul lah. Jadi ingatlah unit kena ada. Kalau tidak dia potong markah kamu. Jadi ini tak apa, ini sikit je markah dia bagi sebab direct. Kalau dia suruh pusing sikit macam kamu kena susun macam kamu buat hukum linear tu, yang tu dia bagi banyak sikit markah. Okey, jadi dia kata kat sini berdasarkan formula C2 ni. Ini formula yang ni, yang kat atas ni. Apakah yang berlaku terhadap rintangan apabila dawai yang lebih tebal digunakan? Rendah. Rintangan rendah. Jadi rintangan yang kalau dia kata dawai lebih tebal ni, dia tengah tengok yang mana? Dia tengok yang mana? Dia tengah tengok pasal huruf apa kat sini? P. Rintangan R kan? Ya. Dawai yang lebih tebal? P juga. Kan length. Ke area? Area ni kan sebab tebal ni berkaitan dengan luas Luas keratan dia. rentas dawai kan? Betul tak? Yang Ya. A ni tadi keratan rentas kan? Jadi kalau dia kata tebal tu maknanya A ni kan? Jadi A ni bertambah. Apa hubungan antara R dengan A ni kalau duduk sebelah-sebelah ni? Kalau langsung. Pada langsung.
Kan? Kalau songsang. V Sebelah dengan F lambda kan? Sebelah kan? Jadi Dini dengan Dini berkadar songsang kan? Ya. Ataupun kamu tengok dia masa awal, nampak tak A duduk bawah, R duduk atas. Jadi bila A bertambah, R berkurang. Jadi kat sini jawapan dia R berkurang lah. Okey, jadi bawah ni apa yang akan terjadi kepada kecurunan graf apabila suhu dawai konstantan meningkat? Macam mana kamu nak linkkan suhu ni dengan kecurunan tadi? Kecurunan tu sama dengan apa? Sama dengan 1/R. M sama dengan 1/R kan? Jadi kalau kata suhu dawai ni meningkat, apa yang meningkat? M. R akan meningkat kan? Betul. R akan meningkat tapi M ni songsangan pada R kan? Jadi apa jadi kat M? Bukan berkurang. M akan berkurang. Jadi nampak tak? Oh, faham. Sebab dia cakap pasal M tapi graf kamu tadi I per V kan? Jadi kalau graf tu V per R, keseluruhan dia akan meningkat lah sebab M sama dengan R. Betul? Tapi sekarang ni M sama dengan 1 per R. Jadi bila R meningkat sebab suhu dawai meningkat, M kamu akan berkurang. Keseluruhan berkurang. Faham? Faham? Ni benda ni dia tak boleh hafal. Dia kena tengok formula tu lepas tu kamu faham lah. Kamu kena faham lah macam mana hubungan dia. Keseluruhan berkurang. Faham lah? Alright. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga untuk memperbaiki keputusan eksperimen ni. Tenang Mata berserenjang. Jadi kita pakai alat apa? Dengan skala ammeter. Ammeter dengan voltmeter kan? Betul lah. Pastikan kedudukan mata adalah berserenjang dengan skala ammeter, skala bacaan ammeter ataupun voltmeter kamu untuk mengelakkan Parallax. Jadi kalau elektrik kita lagi kita kena off-kan litar tu setiap kali mengambil bacaan. Sebab apa? Untuk mengurangkan rintangan. Untuk mengurangkan rintangan sebab suhu akan meningkat kan bila rintangan tinggi kan. Suhu meningkat jadi rintangan akan meningkat, betul? Yang tu pun boleh lah. Okay, last kali kita tengok apa yang kalau tulis untuk mengelakkan suhu yang tinggi. Untuk mengelakkan suhu yang tinggi. Untuk mengelakkan daripada rintangan tu bertambah lah, betul? Ada dia bagi kat sini ayat dia. Saya rasa untuk mengelakkan suhu dah meningkat. Boleh kot Anissa tapi lebih selamat suhu yang parallax tu lah. Okay, jadi ini senang. Eksperimen ni nampak tayar je kita dah tahu kan. Tarikh berjalan jauh memeriksa tayar mendapati tekanan udara tayar. Jangan sebut Pascal, bukan. Pascal tu kalau mesin nak jet tu lah, nak jet tayar tu Pascal. Okay, jadi ini dia tengah tengok tekanan udara dalam tayar dia. Jadi eksperimen apa ni? Tekanan. Hukum tekanan. Dia mendapati tekanan udara meningkat lepas dia bergerak jauh kan. Hukum tekanan tu maksudnya apa pun boleh ubah dia. P per T. Suhu dengan tekanan. Suhu mempengaruhi tekanan kan? Betul? Ya. Yang ni dia check. Cikgu pun tak tahu macam dia check ni. Dia boleh tunjuk. Bila dia cucuk tayar tu dia keluar. Itu dia baca kat sini kilopascal lah. Kita tak pernah guna lah. Kita check dengan kita pergi stesen minyak tu kan? Okay. Jadi kat sini apa yang berubah? P dengan T. Suhu dia. Suhu mempengaruhi tekanan. Yang manipulasi tu adalah suhu yang bergerak panas adalah tekanan. Jadi satu lagi nak bagi kamu hint eksperimen tu, kamu tengok dia punya eksperimen apparatus ni. Jadi dia kata kat sini dia pakai tolok Bourdon. Tak bagi kamu kena ingat lah tolok Bourdon ni untuk ukur tekanan gas tu ke lalang dasar bulat. Jadi yang ni lah. Kalau dasar bulat ni maknanya eksperimen hukum tekanan lah kan. Kita ada hukum gas ada 3. Kalau hukum Boyle tu P dengan V kan, kita pakai Pichagari dengan tolok Bourdon. Lepas tu kalau hukum Charles kita akan pakai radas ke atas tadi kan, yang ada acid sulfuric dengan tube kapilari. Jadi kat sini dia akan sebut lah tube kapilari dan acid sulfuric, dia akan sebut macam tu lah. Untuk test case yang hukum tekanan dia akan sebut ke lalang dasar bulat. Selalunya lah. Kadang-kadang dia nak ubah sikit dia tak sebut. Okay. Ataupun disebut benda yang tak berkaitan macam dengan menggunakan tak tahulah. Ada pernah dia tak bagi. Jadi macam mana rupa eksperimen tu?
Dia ada kerana dasar bulat, lepas tu dia dipanaskan kat dalam beaker tu. Betul, kita kena ada water bath kita panggil kan. Dan kimia ada eksperimen yang pakai water bath? Ada apa? Ada? Tak tahu kot. Okey. Ni dalam ni kita buat termometer tak? Letak. Letak Ikut suhu. lah. Sebab kita nak tahu, letak kan? Sebab kita nak tahu Ya. suhu gas ni. Suhu gas ni kita nak ambil, boleh? Ke kita ambil suhu air? Suhu awal dan suhu akhir. Tak, kita ambil suhu air ke suhu gas? Gas kan? Tak silap cikgu. Betul ya? Air. Air ke gas? Tak tahu. Cikgu rasa tak salah. Kita kena, tapi tolak bordon tu memang kena duduk dalam ni kan? Betul? Ni tolak Betul. Tolak bordon kena sambung. Macam ni tolak bordon memang. Lepas tu kat sini kita kena tutup dia dengan rubber band. Boleh kot. Tapi itulah termometer boleh ke rendam kat dalam gas je? Nanti kamu check balik lah. Termometer ni kat luar ke kat dalam? Cikgu rasa kat luar ni. Air cikgu, air. Dalam air? Ya? Okey. Kalau Hmm. air tak apalah, kita boleh buat dalam air. Kiranya macam di keseimbangan terma lah antara gas tu dengan air tu kan. Gas. Jadi kita boleh letak kat Kita luar letak ais boleh. dalam tu. Jadi kita letak ais, lepas tu kita letak pengacau. Lepas tu kita letak kacang dawai. Lepas tu kita punya penuh bangsa. Penuh bangsan. Nanti kamu check yang betul lah kat luar ni. Kat luar. Ya. Cikgu cakap kat Putra kat dalam. Okey. Kat luar. Sebab mungkinlah sebab dalam ni gas kan. Selalunya kalau termometer kena rendam dalam cair kan. Betul. Okey. Jadi yang ni apparatus lah. Jadi kamu label elok. Lepas tu yang ni senang sebab tolak bordon dia tak ada benda yang kita kena label H apa kan. Okey. Jadi kamu tengok balik lah hukum gas sebab tengok macam ada hari tu keluar hukum Charles kan. Betul. Jadi mungkin boleh keluarlah hukum gas. Hukum gas ni soalan yang popular juga untuk tingkatan 4 noh. Lepas tu yang soalan tingkatan 5 dia soalan gelombang. Kelas Zumba nampak ada speaker. Jadi dia kata Rajah menunjukkan kelas Zumba sedang dijalankan dalam dewan tertutup apabila sumber bunyi yang koheren. Jadi bila kata koheren ni kita dah tahu dah lah ni eksperimen berkaitan dengan apa? Lambda sama dengan AX per D. Berkaitan dengan interference. Okay. Interference. Dimainkan melalui pembesar suara. Dapati bunyi kuat dan didengar secara bergilir-gilir. Jadi dia kata pembesar suara tu diletakkan berkaitan antara satu sama lain. Jarak antara peserta Zumba belum mematuhi SOP menggunakan fizikal. Tapi yang ni dia ikut SOP bukan sebab dia nak jaga daripada COVID, tapi sebab dia nak duduk kat tempat bunyi kuat. Okay nah. Kat mana peserta Zumba ni diri, kat situ bunyi kuat je lah. Jadi kalau kata speaker tu dia kat sini apa yang dia punya pemboleh ubah dia? Jarak. Jarak antara speaker ni apa dia? Speaker tu pemboleh ubah dimanipulasi. Betul. A. A kamu pemboleh ubah dimanipulasi sebab dia kata digerakkan speaker kan. Lepas tu yang bergerak balas apa? Interference tu. Yang ni peserta ni, jarak antara peserta. Yang ni apa? X dia kan. X dia, jarak antara dua bunyi kuat tu. Jadi sebab Zumba punya peserta ni semua duduk kat bahagian bunyi kuat lah. Jadi yang ni A mempengaruhi X kamu lah. Jarak antara dua pembesar suara mempengaruhi jarak antara dua bunyi kuat kamu. Kan? Okay. Jadi eksperimen ni senang sebab kita boleh pakai pembesar suara tak payah lukitan kiriak tu. Dengan menggunakan radar seperti penjana isyarat audio, pembesar suara dan lain-lain radar yang sesuai, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan. Betul lah nak? Jadi yang ni kita akan ubah kedudukan speaker tu pada 5 kedudukan, lepas tu kita akan ukur X tu. Simple lah. Dan ada pembaris semua lah. Dan yang ni eksperimen ni boleh kan? Dia biasa buat kan? Dia eksperimen tangkiriak tu Tak, yang ni kalau kita pakai gelombang bunyi, kita tak pakai tangki riak. Kalau kita pakai tangki riak tu kalau melibatkan air. Boleh? Kalau interference dia ada 3 versi kan. Kalau melibatkan air dia akan suruh pakai tangki riak. Kalau melibatkan cahaya kita kena pakai yang dua celah yang. Eksperimen dua celah yang tu kan, laser. Ingat. Okay. Apa nak tanya tadi Anissa? Cikgu lukis macam mana dia punya apparatus dia? Jadi lebih kurang macam rupa ni lah. Cuma kita tak payah lukis penari-penari ni. Jadi kita ada 2 sumber koheren. Lepas tu yang ni kita akan sambungkan pada
Bencana isyarat audio ya, betul macam tu. Lepas tu kita ada mikrofon, betul tak? Jadi mikrofon tu kita akan sambungkan daripada osiloskop pun boleh kan, betul? Ataupun pelajar sendiri, kita suruh pelajar lalu dan tanda. Kalau nak tepat lagi kita kena sambung mikrofon pada osiloskop sinar katot pun boleh sebab dia nak tentukan kat mana kedudukan bunyi kuat tu kan. Jadi kena ada cara untuk menentukan kawasan kuat tu lah, sama ada pakai telinga kita, maknanya kita boleh kata ada pemerhati yang jalan di hadapan dua speaker pembesar tu dan menanda di kawasan yang kuat, yang betul-betul tu kan. Ataupun kita sambung mikrofon kepada osiloskop dan kita jalan dengan mikrofon tu lah untuk tengok kat mana isyarat dia paling tinggi kan. Antara dua tu lah. Boleh? Jadi cikgu tak ingat sangat dia punya isyarat penuh. Dia rasa lebih kurang macam ni lah. Jadi pembaris rasa kamu kena label sikit kot. Jadi kamu tanda kat mana kedudukan ni kan dengan X ke apa. Jadi kita buat X, jadi jarak antara X ni kamu labelkan lah yang ni kamu punya jarak antara dua bunyi kuat kan, macam tu kan. Jadi yang ni kita kena label sikit, betul kita label kat sini, yang ni kena label A kita. Alright macam tu. Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Ni kalau kata kamu lupa, kamu tengok balik dalam buku sebab eksperimen gelombang ni macam dah banyak kali keluar kan, tapi macam-macam lah. Boleh jadi yang dia bubur yang pembiasan kan, yang dia bubur kaca lain-lain kedalaman tu kan. Okay, ataupun eksperimen interference ni lah. Ada ke yang lain keluar? Berlawan ada ke? Tak ada sangat kan? Betul? Tak ada. Satunya yang boleh ukur tu interference dengan pembiasan. Okay, ada soalan tak nak tanya cikgu? Habis dah, kertas periksa tamat. Tak ada kot? Okay. Jadi yang ni kelas last lah cikgu cakap